Nak mana cukup? Mana cukup? Oleh itu semua 99%, 99% rakyat kita berasa beban kehidupan yang amat berat. Dulu tak ada. Dan lebih senang. Sekarang lebih beban kehidupan yang lebih susah. Dan ini adalah akibat daripada polisi kerajaan yang tidak memihakkan, tidak mementingkan kepentingan rakyat jelata. Hanya mementingkan kroni-kroni Barisan Nasional. Dan perkara ketiga yang saya ingin menyebutkan adalah tentang MACC, Malaysia Anti-Corruption Commission. Ya, tahun lalu Jun ada satu laporan di mana kan saya memetik daripada itu The Star online. The Malaysia Anti-Corruption Commission has confirmed that it is currently investigating Sarawak Chief Minister Tan Sri Abdul Taib Mahmud over allegation of timber corruption. Its Commissioner Datuk Sri Abu Kasim Muhammad said MACC was in the progress of gathering more information regarding the matter. Kenyataan ini dibuat pada hari bulan 9 Jun 2011. Saya telah bangkitkan beberapa kali di Dewan ini. Ada soalan untuk jawapan lisan pun disampaikan. Tapi sampai hari ini, apa jawapan yang saya terima adalah masih siasat dalam siasatan. Apakah satu kes korupsi, kes rasuah nak ambil masa lebih kurang sekarang September sudah, Oktober sudah, 1 tahun 4 bulan masih siasat. Dan 2 minggu lalu satu pembongkaran tentang aset Taib Mahmud itu lebih kurang 21 bilion US dollar, 21 bilion keluarganya, dia dan beliau dan keluarganya. Nah, apa yang reaksi daripada Perdana Menteri? Perdana Menteri hanya kata ini, he rubbish the allegation. Inilah dia apa yang dia kata. Prime Minister Najib Abdul Razak has dismissed allegation that Sarawak Chief Minister Abdul Taib Mahmud had amassed billions of ringgit. There are all kinds of allegation. Jangan kita layang. Nak minta penjelasan. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Atau Yang Pertua, saya ingin bertanya Yang Berhormat. Dalam keadaan Ketua Pengarah Suruhanjaya mengatakan bahawa siasatan sedang dilakukan, investigation is going on, dan apabila keluar laporan-laporan daripada NGO dalam negeri dan luar negeri berkenaan dengan harta-harta dikumpulkan oleh Ketua Menteri Sarawak, adakah wajar bagi seorang Perdana Menteri untuk menjawab serta-merta mengatakan this is rubbish? Pada waktu yang sama, Ketua Pengarah sendiri ataupun Suruhanjaya mengatakan sedang buat investigation. Adakah ini nampaknya berlaku suatu yang agak tak kena di mana-mana tu? Pendapat tu? Ya, ini dia Yang Berhormat Sungai Petani ada sama wavelength dengan saya. Saya baru nak sebut itu point. Sebelum dia Perdana Menteri pergi siasat, dia sudah kata, oh ini allegation untrue. Sedangkan sudah ada satu file dibuka untuk menyiasat Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak. Dia mana boleh sebagai seorang Perdana Menteri serta-mertanya tanpa apa-apa siasatan, dia telah kata, oh ini yang tidak benar. Adakah Perdana Menteri nak beritahu kepada itu Commissioner of MACC bahawa tak boleh siasat itu perkara? Adakah ini satu message, implicit message Perdana Menteri ingin sampai kepada itu
Commissioner of MSCC. Dan ini memang satu tindakan yang tidak wajar dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Perdana Menteri. Dan adakah ia berkata berdemikian kerana pilihan raya umum akan datang, di mana Taib Mahmud telah boleh in power, in his hand 15 seats, 15 kawasan parlimen di Sarawak yang dikuasai oleh dia. He is the kingmaker, so he can get away with anything. Walaupun ada satu laporan yang begitu shocking kepada bukan sahaja rakyat Malaysia tetapi dunia, orang yang terkaya di Malaysia sekarang. 21 bilion USD keluarga dan itu aset beliau dan keluarganya. Dan saya ingin tahu, sudah satu tahun 4 bulan sudah lepas, apakah hasil siasatan yang dibuat oleh MSCC? Perkara yang selanjutnya saya akan menyebut adalah mengenai PDRM. Ketua Dipertua, tahun ini nampaknya ada sedikit penurunan itu allocation peruntukan untuk PDRM. Dulu 6.7 bilion, sekarang 6.5 bilion. Dan ini saya nak sebutkan di dalam hal ini adalah walaupun kerajaan ada beri itu statistik bahawa kadar jenayah telah turun, tapi rakyat tidak rasa bahawa itu jenayah itu benar-benar ada turun. Selepas pengumuman bahawa kadar jenayah ini turun, satu hari selepas itu di Kuching ada satu pembunuhan dengan tembak mati di tempat awam. Dan 2-3 hari lepas itu ada pembunuhan lagi. Ini pembunuhan yang dilakukan, cold blood murder yang dilakukan di Sarawak. Hari ini kini kita rasa tiap 2 minggu ada satu kes, 2 minggu atau 3 minggu ada satu kes. Dan perompakan juga sering dilakukan sehingga kan mangsa-mangsa rompakan itu mereka tak mau buat laporan polis lagi. Kerana mereka pergi buat laporan polis, buang masa, ditanya apa yang tidak itu, dan selepas itu apa yang dirompak, dicuri tidak dapat dikembalikan. Except kecualinya untuk kereta. Kalau itu seorang pemilik kereta, kalau keretanya dicuri, kalau dia pergi buat laporan polis akan tanya mau selesai barang ini kah? Ambil beberapa ribu ringgit. Selepas itu kereta boleh dicari dan dikembali kepadanya. Inilah hakikatnya, ini persepsi adalah hakikat yang sering berlaku. Dan sedangkan saya I'm still at perompakan. Saya ingin tahu siapa itu. 2 minggu lalu ada satu house break-in berlaku di Miri. Seorang ahli parlimen di Sarawak, di Miri, yang tinggal di Miri, rumahnya dipecah masuk. Apa yang dilaporkan dicuri 40 buah satu Malaysia laptop telah dilaporkan dicuri daripada rumahnya. Pertamanya dia mengenai keselamatan kita. Persoalan keduanya, kenapa ada 40 buah laptop satu Malaysia yang sepatutnya diberi kepada orang yang miskin, untuk kepada itu orang kampung, didapati dalam rumah seorang ahli parlimen yang tinggal di Miri. Saya tak tahu siapa itu. Saya baca laporan polis.
laporan surat khabar ada perkara ini. So, saya ingin tahu siapakah ahli parlimen ini dan kenapanya ada 40 buah satu Malaysia laptop telah dijumpai telah dicuri daripada rumahnya. Dan isu yang kelima yang saya ingin sentuh adalah mengenai Pen Borneo Highway. Kita telah banyak kali, sering kali kita cakap tentang Pen Borneo Highway. Tapi nampaknya kerajaan persekutuan tak ada apa-apa timbang rasa tentang kemalangan-kemalangan yang sering berlaku di Pen Borneo Highway. Sampai hari ini itu sebut namanya Pen Borneo Highway pun itu adalah salah dari segi technical term, kerana dia bukan satu dua carriageway. Oleh itu dia tak dapat disebut sebagai highway. Ia sangat satu trunk road saja, jalan kampung sajalah, macam jalan kampung di Semenanjung sini. Dan ia merupakan satu jalan yang begitu penting untuk Sarawak. Dan soalan itu sebab alasan yang diberi oleh menteri-menteri bahawa tak nak upgrade-nya kepada dual carriageway adalah kerana hanya 10,000 kereta yang menggunakan jalan ini. Ini saya rasa kalau ini adalah alasan yang diberi, ini adalah alasan yang boleh diterima. Saya memang ini memang menunjukkan betapa itu kerajaan Barisan Nasional telah menganaktirikan orang Sarawak dan orang Sabah. Dan total cost untuk pembinaan itu, peningkatan taraf itu Pen Borneo Highway kepada dual carriageway sepanjang lebih kurang 2,000 kilometer hanya 16 bilion saja. 16 bilion saja. Kalau 1 tahun 1 bilion pun 16 tahun sudah siap. Kerana hampir hari ini tak ada kita tak tengok apa political will yang untuk menaik tarafnya kepada dual carriageway. Dan pada masa yang sama tiap minggu ada kemalangan mati, itu death accident yang berlaku di Pen Borneo Highway akibat daripada keadaan jalan yang amat tidak memuaskan. Oleh itu saya fikirlah kalau kerajaan Barisan Nasional tak ada apa-apa azam untuk buat itu untuk menaik taraf Pen Borneo Highway kepada dual carriageway, biarlah kerajaan Pakatan Rakyat selepas itu pilihan raya umum ke-13, biarlah kita kerajaan Pakatan Rakyat meningkat tarafkan itu jalan raya Pen Borneo Highway. Sekian, terima kasih.